A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua siswa-siswa guru IPG Kampus Pulau Pinang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua siswa-siswa guru yang dapat bersama-sama pada pagi ini untuk mendengar satu taklimat wajib berkaitan dengan peperiksaan Disember 2021 dan peperiksaan Januari 2022. Okay. Saya Puan Juliana binti Syarani selaku Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian menjalankan kewajipan saya untuk memberikan taklimat-taklimat peperiksaan kepada semua calon-calon siswa guru yang akan menduduki peperiksaan yang telah kita tetapkan pada tahun inilah. Jadi seperti yang semua sedia maklum, seperti selalu saya akan beri taklimat kepada sesebuah peperiksaan sahaja. Tapi disebabkan kali ini tempoh peperiksaan adalah dalam tempoh yang dekat antara dua peperiksaan, iaitu peperiksaan Disember 2021 dan peperiksaan Januari 2022. Jadi saya mengambil kesempatan yang ada ini untuk mengadakan satu sahaja taklimat bagi semua calon-calon yang melibatkan pelajar guru ataupun siswa guru bagi PPSMP ambilan Jun 2021, PDPP ambilan Jun 2021 serta PISMP ambilan Jun 2019. Saya harap semua calon siswa-siswa guru dalam keadaan bersedia untuk menduduki ataupun menghadapi peperiksaan yang tak lama lagi akan semua siswa-siswa guru akan dudukilah. Baik. Seperti saya maklumkan tadi, antara calon-calon peperiksaan yang akan terlibat dalam peperiksaan kali ini melibatkan PSMP Jun 2019, PDPP ambilan Jun 2021 serta PPSMP ambilan Jun 2021. Okey. Seperti semua sedia maklum, untuk sesi pengenalan suka saya ingatkan kepada semua yang mana taklimat peperiksaan ini adalah satu prosedur wajib. Prosedur wajib sebelum sesebuah peperiksaan dilaksanakan. Mesti yang semua kata setiap kali exam perlu ada taklimat. Bukan saya suka-suka buat, ini adalah satu prosedur wajib yang saya perlu laksanakan dan anda selaku calon-calon peperiksaan perlu hadir untuk dengar taklimat ini. Kehadiran semua calon adalah wajib. Kehadiran semua calon adalah wajib, yang mana calon yang tidak mendapat taklimat dari pihak UPP, Unit Peperiksaan dan Penilaian, akan dikenakan tindakan tegas. Jadi suka saya ingatkan sekarang, jika ada rakan-rakan anda yang belum lagi sama-sama duduk di depan laptop ke, skrin telefon ke, untuk sama-sama ingatkan rakan-rakan supaya hadir untuk taklimat yang saya akan berikan ini. Kerana dia wajib. Kerana seperti semua sedia maklum lah, sebelum-sebelum ni kalau mana-mana calon guru peperiksaan yang tak hadir, kita akan hubungi sampai dapat dan supaya dia dengar apa taklimat, dan kemudian kalau dia tak nak juga hadir, kita akan berikan minta dia buat satu surat tunjuk sebab lah kenapa dia tak hadir. Antara kandungan taklimat peperiksaan yang saya akan berikan adalah 3 perkara utama yang saya akan sentuh pada pagi ini, iaitu berkaitan yang pertama berkaitan dengan maklumat am. Maklumat am ini apa dalam dia? Saya akan maklumkan apa program yang terlibat, tarikh periksa bila, kursus dan juga jumlah-jumlah calon. Perkara yang kedua yang saya akan sentuh adalah berkaitan dengan panduan peperiksaan. Yang mana ini adalah penting dan wajib dipatuhi semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan. Antara perkara yang ketiga yang saya akan sentuh ialah berkaitan dengan Google Classroom. Apa keperluan calon perlu tahulah dalam Google Classroom untuk sebagai platform yang diguna pakai untuk melaksanakan peperiksaan Disember 2021
21 dan juga peperiksaan Januari 2022. Okey. Baik. Maklumat am. Okey, makluman semua, kita melibatkan 3 program yang akan ada exam. Okey, bagi calon siswa guru yang akan duduki bagi program PSMP 2019, tarikh peperiksaannya adalah pada 6 Januari 2022. Iaitu jumlah calonnya adalah seramai 87 orang. Okey, yang terdiri daripada kelas matematik dan sains lah. Okey, dua kursus yang diada, 2 kursus untuk exam. Bagi program PDPP Ambilan Ju 2021, tarikh exam adalah bermula daripada 10 Januari sehingga 17 Januari. Jumlah calon 28 orang. Pengurusan peperiksaan dia ada melalui Google Classroom. Dan jumlah kursus adalah sebanyak 14 kursus. Okay. Bagi PPSMP, kita akan bermula tarikh peperiksaan pada 11 Januari sehingga 13 Januari 2022. Jadi jumlah calon yang terlibat adalah seramai 49 orang. Okey, pengurusannya juga melibatkan Google Classroom dan jumlah kursus adalah 6 kursus. Okey. Baik. Untuk maklumat-maklumat am, saya rasa semua telah ambil maklum dan tahu jumlah kursus yang akan anda ambil dan juga subjek-subjek apa. Okay, kalau diikutkan surat pemakluman berkaitan dengan jadual waktu peperiksaan telah kita maklumkan kepada semua pelajar ataupun siswa guru yang akan terlibat dengan peperiksaan. Dan juga pegawai pengurusan saya juga telah memaklumkan dan memanjangkan maklumat ini melalui WhatsApp Ketua KK dan PKK. Dan bagi calon-calon peperiksaan untuk program PDPP, kita telah emailkan juga kepada guru besar dan juga pengetua sekolah masing-masing. Okay? Yang mana kita berharap dengan adanya surat pemakluman kepada pihak pentadbir sekolah, pelajar-pelajar ataupun calon-calon peperiksaan daripada program PDPP mendapat sedikit keselesaan lah. Maksud saya keselesaan di sini diberi ruang untuk cikgu-cikgu duduki peperiksaan seperti yang telah dijadualkan. Okay, saya harap tak timbul masalah lah. Tapi sekiranya masih ada calon-calon ataupun siswa guru Pro Action PDPP yang ada masalah, boleh maklumkan kepada UPP dan kita cuba bantu kalau berkeperluan lah. Okey. Baik, saya teruskan taklimat peperiksaan ini dengan memaparkan dan juga menunjukkan apa panduan-panduan yang perlu diikuti, difahami dan juga diambil kisah sebaik-baiknya oleh semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan. Kerana sepanjang pengamatan saya dengan beberapa peperiksaan yang lepas, ada dalam kalangan calon-calon yang sambil lewa. Okey, maksud saya bila kita beri taklimat tak ambil kisah pun. Okey, apa yang kita telah tetapkan kepada calon-calon peperiksaan. Tapi pada hari ini saya amat berharap apa yang saya cuba taklimatkan dan bentangkan kepada semua calon-calon peperiksaan ini dimanfaatkan sebaiknya oleh semua. Okay, saya akan stop sharing ni dulu. Saya akan buka kepada panduan lah. Okay, panduan. Sekejap. Okey. Baik, saya harap semua nampaklah pada paparan yang saya tunjukkan ini. Okay, kita cuba besarkan sikit. Okey. Okay, saya harap semua boleh nampak dengan jelas lah. Okey. Baik. Di sini kalau kita tengok
Okey, saya dah mention di situ garis panduan pengurusan pentaksiran akhir secara dalam talian bagi calon peperiksaan Disember 2021 dan Januari 2022. Okey, suka saya bacakan di sini satu persatu supaya kita semua sama-sama ambil maklum apa kandungan panduan yang telah saya sediakan. Okey, baik, yang pertama, garis panduan ini akan digunakan oleh calon semasa menduduki pentaksiran akhir secara dalam talian. Calon perlu bersedia dengan capaian atau kemudahan internet yang stabil sebelum menduduki peperiksaan akhir berkenaan. Okey, seperti yang semua sedang lalui sekarang, saya rasanya anda semua calon-calon peperiksaan berada dalam keadaan yang selesa. Kerana apa? Kerana pihak IPGK kampus Pulau Pinang dengan atas kebenaran pengarah, anda semua telah dibenarkan pulang ke kampung dan juga ke kediaman ataupun ke kediaman masing-masing dan duduk dalam keadaan selesa untuk menduduki exam dengan sebaiknya. Okey. Jadi pada saya kiranya masalah internet itu tak timbullah semaksimum yang mungkin ada sikit-sikit gangguan tu, tak ada masalah lah, itu biasa. Jadi saya harap dengan keistimewaan yang awak dapat ini, dapat pulang ke kediaman masing-masing untuk menduduki peperiksaan adalah satu benda yang saya rasa sangat bertuah lah. Okay. Saya tak pasti pula kepada program PDPP macam mana keadaannya. Saya minta maaf lah ya, saya bercakap itu adalah bagi pihak pelajar-pelajar PPSMP dan juga PISMP. Tetapi saya juga dimaklumkan oleh pihak HAP ada beberapa rakan-rakan kita yang memilih untuk menduduki peperiksaan di kampus. Tapi insya-Allah kepada yang memilih untuk berada di kampus, saya dah bersama staf-staf unit peperiksaan dan penilaian telah menyediakan satu lokasi yang mana anda akan dikumpulkan dan duduk di sebuah bilik dan akan menjalani peperiksaan secara dalam talian atas pengawasan lah. Okey, maksudnya di situ kita akan sediakan bilik dan perlu hadir ke bilik tersebut untuk duduki peperiksaan. Okey, baik. Perkara yang ketiga adalah calon perlu mengemaskini alamat email dan nombor telefon bimbit bagi tujuan pentaksiran akhir dengan pensyarah, pengawas dan pemeriksa masing-masing. Jadi suka saya maklumkan di sini, misalnya kalau anda ada nombor telefon yang telah bertukar ataupun mana-mana nombor yang mudah dihubungi serta lain-lain alamat email yang awak ada selain daripada email e-pembelajaran, boleh maklumkan kepada pensyarah yang terlibat lah. Okay. Kita bimbang kalau apa-apa berlaku, contohnya rantaian internet terputus dan sebagainya, kita suka nak hubungi sama ada melalui internet ataupun telefon. So kalau ada alamat email atau nombor telefon yang mana yang terkini ke dan sebagainya, tolong maklumkan lah kepada pensyarah. Perkara yang keempat adalah berkaitan calon perlu memastikan menerima pautan atau invite kepada kelas Google Classroom berdasarkan jadual waktu pentaksiran akhir. Calon akan di-invite oleh pensyarah masing-masing. Jadi kita telah tetapkan pada satu hari sebelum pensyarah wajib memberi invite pelajar ataupun calon peperiksaan untuk masuk ke dalam GC yang telah kita sediakan. Okay. Jadi tanggungjawab awak sebagai calon peperiksaan bila menerima invite itu perlu segera untuk accept invitation yang telah diterima. Supaya pensyarah awak maklum yang kata awak telah terima invitation daripada dia. So kita boleh tahu pelajar ini memang dah tahu dah dia telah masuk ke dalam grup GC. Tak kira lah ya, semua mana-mana kursus memang kita dah syaratkan kepada semua pensyarah masing-masing untuk invite dia punya pelajar sendirilah. Jadi
tengok-tengok samalah kalau dalam tempoh sehari tu awak belum di-invite ke dan sebagainya, tolong tanya pensyarah awak lah. Mungkin pensyarah terlepas pandang, seorang dua kita tak tahulah, tapi harap-harap tak berlaku lah. Tapi misal kata berlaku, anda sendiri tolong maklumkan kepada pensyarah. Okay. Perkara yang kelima adalah calon perlu memastikan menerima invitation melalui email e-pensyarah secara individu. Okay. Seperti saya maklumkan tadi, kalau dah terima cepat-cepat accept. Supaya pensyarah boleh tahu, dia terima dah ni. So kita tahulah pensyarah awak boleh kena pasti macam kata awak ada masalah atau tak ada masalah lah. Okay, itu perkara 5 yang utama. Okay, saya akan pergi terperinci sikit iaitu kepada perkara sebelum peperiksaan bermula, iaitu 30 minit sebelum. Okay, kalau peperiksaan pukul 9, 30 minit tu maksudnya pukul 9.30 tu awak patutnya dah wajib ada dah. Kalau ada lebih awal lagi baiklah. Okay, so kita tak nak sebarang kesulitan berlaku di saat-saat akhir tu, kita tak nak. Okay. Perkara yang pertama sebelum peperiksaan mula, apa yang kita perlu tentukan? Okey, calon diwajibkan membaca, memahami dan mematuhi segala yang telah ditetapkan dalam arahan peperiksaan Disember 2021 ataupun Januari 2022. Jadi mana-mana calon yang terlibat, pastikan baca dulu arahan peperiksaan. Dah baca kena faham, dah faham kena patuh. Jangan main buka kemudian hantar saja pengesahan. Kita tak nak lah, kita nak anda baca, faham dan juga patuh. Okey. Perkara yang kedua adalah calon dikehendaki mengaktifkan kamera semasa taklimat peperiksaan dijalankan oleh pensyarah. Saya sebelum saya tengok ada kadang-kadang ada kelas yang dia tak on kamera. Okey, saya tak pasti apa sebab. Tapi syarat yang kita telah tetapkan, calon dikehendaki mengaktifkan, maksudnya buka kamera anda seawal pada taklimat pensyarah lagi, dah bagi awal tu, buka terus kamera. Jadi bila dah buka kamera, tolong pastikan awak berada dalam keadaan yang kemas. Okay. Nak duduk peksa ni, bangun pagi kena kemaslah diri anda sebab kita akan on kamera, dan bila kamera diaktifkan, kita akan record sesi-sesi taklimat tersebut. Okay. Bila dah kita on kamera semasa taklimat pensyarah dijalankan, kemudian contohnya peperiksaan akan bermula pada pukul 9. Jadi pada pukul 9 sehingga pukul 9.15 pagi itu, anda masih lagi wajib mengaktifkan kamera. Itu yang kita maksudkan, calon juga dikehendaki mengaktifkan kamera ketika peperiksaan mula dijalankan selama 15 minit. Okey, jadi secara keseluruhannya jumlah masa yang perlu anda aktifkan kamera di sini adalah selama 45 minit. 30 minit itu taklimat pensyarah dan 15 minit itu adalah ketika 15 minit awal kita memulakan peperiksaan. Okey, jelas? Saya harap perkara ini jelaslah, dan kalau ada pensyarah yang terlupa dan sebagainya, mungkin anda boleh juga memaklumkan kepada pensyarah kenapa perlunya UPP mentaklimatkan kepada anda semua untuk mengaktifkan kamera. Okey. Baik, seterusnya bila dah dengar taklimat, dah on kamera, okey, anda jangan lupa kita perlu turn in atau hand in akuan arahan peperiksaan dalam GC. Okey. Kemudian calon perlu turn in, hand in akuan kehadiran dalam GC. Okey. Ini memang penting. Slip kehadiran adalah sangat penting. Jangan main duduk dan masuk exam saja tanpa slip kehadiran. Kita pentingkan slip kehadiran supaya kita nak tahu sama ada anda hadir ataupun tidak hadir. Selagi kehadiran tak cukup, pensyarah tak boleh mulakan peperiksaan. Okay, jadi sedia maklum, masuk saja bila pensyarah dah post kehadiran arahan peperiksaan. Tugas anda sebagai calon peperiksaan perlu hand in atau turn in balik semula benda-benda tersebut. Okay.
Calon digalakkan menjawab dalam buku jawapan. Okey, format dia dalam bentuk format Google Doc atau juga boleh memuat turun template buku jawapan yang disediakan dalam GC. So ini saya pulangkan balik kepada pensyarah-pensyarah awak lah. Sama ada dia berkeperluan macam mana. Kalau dia berkehendakkan anda terus jawab dalam Google Docs, silakan. Dan ada pensyarah yang minta jawab awak download dulu pun tak ada masalah. Ikut apa yang permintaan daripada pensyarah anda lah. Okay. Calon wajib melengkapkan butiran seperti angka giliran, kod khusus dan nombor soalan di ruangan yang disediakan dalam setiap helaian buku jawapan. Ini juga kadang-kadang ada yang dia isi page pertama saja, page lain dia tak isi. Tapi di sini bila saya boldkan perkataan wajib itu, butiran-butiran itu adalah penting. Kita takut bila dalam bentuk digital ini sebarang kemungkinan boleh berlaku. Jadi mohon kerjasama semua calon-calon peperiksaan agar melengkapkan butiran tersebut lah. Tak susah pun ya. Angka giliran, kod khusus dan juga nombor soalan yang dijawab. Baik, itu adalah perkara sebelum. Okay, saya harap itu walaupun anda kata itu dah biasa dah Puan, kami dah selalu dah duduk ke exam, pesanan-pesanan yang sama juga Puan maklumkan. Tapi betul, okay, memang betul itu yang selalu saya ingatkan. Cuma bila dalam kita pesan pun ada juga dalam kalangan kita ni kadang-kadang terlepas pandang. Okay. Jadi saya bertanggungjawab lah walaupun anda kata Puan benda yang sama. Tapi saya, tanggungjawab saya adalah sentiasa mengingatkan anda lah, mengingatkan semua calon-calon agar sentiasa ikutlah apa peraturan dan panduan-panduan yang kita telah berikan kepada semua calon-calon peperiksaan. Okey, sekarang saya suka nak maklumkan apa perkara-perkara yang perlu calon-calon buat semasa peperiksaan berlangsung. Okey, perkara yang pertama, calon yang tidak mendaftarkan diri secara dalam talian selepas 30 minit sebelum peperiksaan bermula dikira tidak hadir peperiksaan. Ini penting. Jadi kalau dah tahu hari tu ada exam, buat persediaan awal. Hari ni saya ada exam ni. So apa perlu saya buat? Saya perlu bangun awal, saya perlu kemaskan diri dan duduk di depan komputer skrin saya untuk sedia untuk duduk exam. Okay, ingat. Kalau tak hadir 30 minit tu, kira tak hadir teruslah. Okay. Calon perlu memuat turun soalan berkenaan dan boleh mula mendapatkan bahan rujukan untuk menjawab soalan peperiksaan. Okay. Soalan-soalan ini akan dipost oleh pensyarah anda apabila tiba masanya. Bukan seawal dia buka masa nak exam dia akan terus post. Maksudnya dah nak dekat-dekat exam baru dia akan post soalan kepada semualah calon-calon peperiksaan. Jadi apa tanggungjawab awak bila dah terima soalan tu? Itu yang saya perlu ingatkan. Bila dah terima soalan, buka. Adakah soalan yang telah diberi, yang dipostkan oleh pensyarah itu adalah soalan yang betul? Tolong pastikan semak balik tajuk soalan itu, kod khusus, masa betul atau tidak. Sekiranya ada yang sebarang maksud saya kesulitan silap soalan lah ni, mungkin boleh terus maklumkan kepada pensyarah lah. Okay. Calon menjawab soalan menggunakan buku jawapan yang disediakan. Kita dah katakan tadi, kita dah sediakan buku jawapan. So menggunakan template buku jawapan itu anda gunakannya untuk menjawab semua soalan. Kecuali saya ambil maklumlah, ada juga kertas-kertas bagi matematik dan juga sains yang perlukan pengiraan, perlukan gambar rajah. Okay. Mungkin awak boleh lukis di luar dan kemudian tangkap gambar dan kemudian insert image ataupun insert dia punya gambar yang awak capture itu ke dalam buku jawapan. Okay.
Ni berdasarkan ikut kepada pensyarah, keperluan pensyarah. Dia akan maklumlah macam mana keperluan yang dia akan minta calon-calon sediakan. Okey. Jadi apa yang perlu awak readykan? Contohnya kena pastikan talian internet kuat dan juga kamera awak sentiasa dalam keadaan baiklah. Kalau diminta ada mana-mana khusus yang perlu anda capture gambar dan insert dia punya gambar dalam buku jawapan. Okey, baik. Font yang kita gunakan adalah font Arial serta langkah 1.5 baris. Okey. Mencatat angka giliran, kod kursu dan nombor soalan pada setiap helaian buku jawapan. Tadi seperti saya maklumkan tadilah. Okey. Baik. Seterusnya, calon wajib menjawab soalan secara individu dan boleh menggunakan waktu yang diperuntukkan secara bebas. Okey. Walau bagaimanapun, calon harus diingatkan agar tidak berbincang dan meniru jawapan calon-calon lain. Okay. Calon-calon juga diingatkan untuk mengelakkan plagiarism dengan menggalakkan mereka mematuhi peraturan penulisan akademik yang ditetapkan oleh IPJ. Okay, saya harap jelaslah ayat ni ya. Maksudnya kalau erti kata mudahnya, tak boleh meniru lah. Tak boleh meniru sama sekali. Dan awak perlu ingat ya, meniru ni bukan susahnya kita nak kesan. Bukan susah nak kesan ya. Sebab untuk makluman semua calon-calon peperiksaan, kita telah dibekalkan dengan satu software Turnitin yang mana kalau didapati berlakunya ataupun wujudnya plagiarism, kertas skrip anda akan disemak melalui software tersebut. Okay. Bukan saya nak takut-takutkan, ini adalah memang satu keperluan ataupun yang telah keistimewaan yang kita dapat supaya untuk mengesan kalau adanya berlaku plagiarism. Jadi ada juga kertas matematik. Kalau tak silap saya, dia akan beri soalan mengikut masa. Okay, satu-satu soalan dia akan bagi soalan pertama, kemudian selepas tu baru dia habis masa dia akan bagi soalan yang kedua. Okay, jadi perlu ikut arahan kepada pensyarah lah. Kalau soalan itu memerlukan prosedur yang macam itu, so follow sajalah. Okay. Jadi saya tekankan di sini ya, sekiranya terdapat calon yang terlibat dengan plagiarism secara langsung ataupun tidak langsung, ianya boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey, ini mudah. Siapa yang dapati terlibat dengan plagiarism, tindakan tata tertib akan digunakan. Okey, apa tata tertib yang kita akan kenakan? Macam-macam lah macam-macam yang boleh dikenakan tu. Saya tak nak cakap lah, awak sendiri boleh tahulah apa tindakan-tindakan tata tertib yang akan kita ataupun boleh dikenakan sekiranya didapati terlibat dengan plagiarism. Okey, jelas. Baik. Mudah je kan? Mudah. Kalau anda boleh faham apa yang saya taklimatkan ini dan patuh kepada setiap perincian yang saya maklumkan ini, ianya menjadi lebih mudah lah. Okay. Sebelum sudah, semasa sudah, sekarang saya akan teruskan dengan perkara-perkara selepas peperiksaan. Okay. Selepas peperiksaan, calon dikehendaki berhenti menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okay, contohnya kalau paper khusus itu telah tamat pada pukul 10 pagi, maka pukul 10 lah anda berhenti. Dia takkan ada waktu kecemasan ke dan apa, tidak. Apa yang tertulis pada jadual itulah tarikh sebenar masa peperiksaan anda. Okay. Jadi setiap calon perlu patuhlah, okay, dan tolong hargai masa. Okay, tolong plan macam mana kaedah awak nak menjawab. Kalau ini habis pukul berapa, so macam mana satu soalan berapa minit kita nak peruntukkan untuk jawab. So masa itu sangat penting lah. Okay, calon dikenaki save ataupun simpan buku jawapan ini dalam dua bentuk fail.
sama ada dia disimpan dalam bentuk PDF ataupun disimpan dalam bentuk dokumen. Ini bagi yang download template buku jawapan tersebut. So ini boleh rujuk kepada pensyarah lah. Okay, macam mana pengeedahan yang dia nak anda semua buat untuk kursus-kursus tertentu. Okay. Calon perlu memuat naik skrip jawapan masing-masing ke dalam GC pentaksiran tersebut dan calon perlu menyimpan bukti penghantaran. Okey. Okey, jangan kata pula nanti saya dah hantar lah tapi mana bukti? Tak ada, saya tak simpan bukti. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, perkara-perkara macam ni penting. Kita tak tahu macam mana proses kerja secara digital ni. Tak mustahil ianya akan berlaku. Jadi sebagai persediaan apa yang perlu anda sedia, simpanlah bukti penghantaran tu. Nanti kalau ditanya, ini saya hantar sekian-sekian masa, sekian-sekian jam. Okay. Calon perlu menyimpan satu salinan lembut dan satu salinan bercetak sebagai sandaran. Soalan skrip tadi, buat satu salinan soft copy dan juga bercetak untuk sebagai backup lah kalau apa-apa berlaku. Calon yang gagal menghantar jawapan pada masa yang ditetapkan adalah dikira gagal peperiksaan berkenaan. Dalam kes ini, calon boleh membuat rayuan sekiranya mereka mempunyai bukti bahawa mereka telah menghantar jawapan berkenaan dalam masa yang telah ditetapkan. Okey. Sebab tu saya kata sebarang kemungkinan boleh berlaku. Jadi apa tindakan awak sebagai persediaan? Simpanlah segala bukti-bukti tetapi janganlah tak hantar, gagal hantar, so dikira gagal. Dan lagi satu saya suka ingatkan kepada semua sebab kita perlu menaip jawapan. Okay, ada yang copy and paste dan sebagainya. Saya betul-betul nak tekankan kepada awak, tolong pastikan apa soalan yang dijawab adalah kena dengan jawapan yang perlu awak jawab. Sebab kita dapati sebelum-sebelum ini ada kes pelajar yang sepatutnya dia jawab 3 soalan. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Tetapi saya tak tahu di mana kesilapan ataupun kecuaian dia telah menghantar ketiga-tiga soalan ini adalah soalan yang sama dan jawapan yang sama. Sepatutnya dia perlu hantar soalan yang berbeza dan jawapan yang berbeza. Dia ada soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Tapi tiga-tiga soalan ni dia semua dah jadi soalan nombor 111. Saya tak nak kecuaian ini berlaku sebab bila ianya berlaku kita dah tak ada talian hayat untuk bantu awak sekiranya kita dapati itu adalah kelalaian daripada diri sendiri. Dan sekiranya anda sedar, satu lagi saya nak ingatkan, bila dah hantar skrip itu, tolong semak semula apa yang awak hantar. Adakah awak hantar benda yang betul atau tidak? Sekiranya berlaku apa-apa salah hantar fail ke, apa-apa yang berlaku, tolong maklumkan kepada pensyarah dengan kadar yang segera. Okay? Maksudnya benda-benda yang berlaku itu adalah dalam pengetahuan pensyarah anda. Kita tak nak esok, baru saya sedar, saya tersilap hantar. Okey, itu kita tak akan pertimbangkan lagi dah. Jadi saya harap benda-benda ni cuba elakkan daripada berlaku. Okey. Sebab tu saya kata perlu penelitian. Sebelum hantar tu cek betul-betul. Tengok balik patut ke hantar yang ni dan sebagainya. Bukannya maksud saya dah habis masa masih menjawab. Habis masa berhenti menjawab, semak dan kemudian hantar kepada ataupun ke dalam folder-folder yang telah ditetapkan oleh pensyarah anda lah dalam GC tu. Okay. Baik. Itu untuk perkara-perkara selepas peperiksaan saya rasa kita telah maklumkan. Antara maklumat-maklumat tambahan yang suka saya nak maklumkan juga kepada anda semua adalah
Ini merupakan taklimat umum. Bukannya kata ini betul-betul satu taklimat yang betul-betul yang taklimat pensyarah boleh pakai dah ke tidak. Ini hanya taklimat secara umum. Jadi calon akan menerima taklimat yang lebih terperinci daripada pensyarah khusus yang berkenaan. Sebab itu saya kata nanti sebelum peperiksaan bermula 30 minit pertama anda akan diberi taklimat oleh pensyarah masing-masing. Okey. Secara lebih terperinci lah. Okay. Perkara yang kedua, calon disiapkan untuk sentiasa menghubungi pensyarah berkenaan lebih awal bagi mendapatkan maklumat berkaitan peperiksaan dengan jelas. Okay, maksudnya di sini, misalnya kalau ada apa-apa nak tanya, nak maklumkan, orang yang patut anda hubungi adalah pensyarah anda sendiri dan juga unit peperiksaan. Okay. Peperiksaan akhir ini menggunakan pelantar Google Classroom, unit peperiksaan dan penilaian dan calon perlu memastikan akses memuaskan diperolehi lebih awal dari tarikh peperiksaan bagi mengelakkan masalah teknikal semasa peperiksaan. Okay. Saya harap awak fahamlah maklumat yang kita cuba sampaikan kepada semua calon-calon peperiksaan ini. Okay. Jadi sebarang masalah tolong hubungi segeralah, maklumkan segera agar permasalahan ini kita dapat bantu dan cuba selesaikan sebelum peperiksaan bermula. Okay. Saya harap jelaslah apa yang saya maklumkan ni ya. Jelas dan mudah difahami oleh anda sebagai calon-calon peperiksaan bagi Disember 2022 dan Disember 2021 dan Januari 2022. Okay. Baik. Suka juga saya nak maklumkan kepada semua sedikit berkaitan dengan pelantar yang kita guna pakai iaitu Google Classroom. Okay, saya dah senaraikan di sini dan untuk makluman awal kepada semua calon-calon peperiksaan, apa yang patut anda lengkapkan dan digunakan oleh calon semasa menduduki peperiksaan. Apa yang perlu buat adalah pertama arahan peperiksaan. Okay, baca arahan peperiksaan kemudian maklumkan ya saya telah memahami apa yang telah saya baca. Okay. Bukan sekadar tik. Tolong ambil sedikit masa untuk baca. Kemudian apa perlu lagi awak perlu buat? Isi slip kehadiran. Saya kata tadi slip kehadiran penting. Kalau tak cukup kehadiran, peperiksaan tak boleh mula. Kemudian seterusnya template buku jawapan. Pastikan template buku jawapan ada disediakan dalam di situ. Kalau tak ada maklumkan. Okay. Dan soalan semak bila dah dipost oleh pensyarah, semak soalan. Pastikan soalan yang diterima itu adalah soalan yang betul. Dan juga setelah selesai dan tamat masa menjawab, perlu penghantaran skrip jawapan peperiksaan ke dalam folder-folder yang telah ditetapkan oleh pensyarah-pensyarah masing-masing lah. Okay. Baik, itu adalah antara panduan-panduan yang kita telah susun ataupun sebagai rujukan anda lah calon-calon peperiksaan. Okay. Dan saya harap dengan adanya panduan tersebut, makanya anda lebih mudahlah untuk menjalankan peperiksaan anda dengan lebih teliti. Okey. Kerana pentinglah untuk semua mematuhi satu panduan yang sama. Okey. Nah, di sini untuk dalam kandungan Google Classroom apa yang ada 4 perkara penting. Arahan peperiksaan, slip kehadiran peperiksaan, buku jawapan peperiksaan dan juga soalan peperiksaan. Baik. Arahan peperiksaan. Okay, saya suka lagi nak sebut lagi 30 minit awal itu adalah masa yang diberi untuk ketua pengawas peperiksaan beri taklimat kepada anda dengan lebih terperinci.
Jadi aktifkan kamera 15 minit pertama, mengisi slip kehadiran. Okay, seperti saya tekankan lagi di sini, apabila membuat pengesahan arahan peperiksaan itu, jangan kata perlu buat pengesahan saja, perlu baca, faham dan juga patuhilah apa yang terkandung dalam arahan peperiksaan tersebut. Okay. Tadi juga font 12, langkah 1/5 baris, dan lagi satu saya suka ingatkan setiap jawapan dimulakan pada muka surat yang baharu. Tak naklah sambung-sambung. Okey. Soalan 1 separuh pada muka surat 1, lagi separuh dia ke muka surat 2, lepas tu sambung pula soalan 3. Kita tak nak. Kalau soalan 1 ada 2 page, soalan 1 page pertama dan page kedua adalah memang untuk soalan 1 saja. Jadi bagi soalan nombor 2 dia akan mula pada page yang kedua. Okey. Baca arahan dan semak soalan yang teliti sebelum mula menjawab soalan. Okey. Terlibat dengan plagiarism, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Slip kehadiran di sini, pastikan slip kehadiran yang tertulis peperiksaan Disember 2021 / Januari 2022. Okey, buku jawapan peperiksaan. Lengkapkan butiran calon pada muka depan buku jawapan. Okey. Nampak tak pada ruang yang kata untuk diisi oleh calon? Untuk diisi oleh calon peperiksaan sahaja. Jadi bila kita dah maklum macam tu, itulah tugas awak, tanggungjawab awak untuk isilah apa yang diminta tu. Dia minta program, ambilan bila, semester bila, angka giliran, nombor kad pengenalan. Jadi tolong isi butiran-butiran ini dengan butiran yang betul lah. Jangan tersalah isi pula. Kan terbubuh nombor IC orang lain pula. Okey. Dia juga minta di situ nombor telefon dan juga alamat email. Jadi semua item-item itu perlu diisi. Saya tekankan lagi, perlu diisi dengan lengkap. Okay? Tak susah kan? Detail ni peribadi yang sedia ada lah. Okey. Penghantaran skrip jawapan. Penghantaran skrip jawapan hantar tepat pada masa yang telah ditetapkan. Bila pensyarah kata tamat, maka tamatlah anda menjawab, dan kemudian bila dia kata hantar, terus hantar seperti yang dia minta. Okey. Mengisi maklumat yang betul seperti angka giliran dan nombor soalan. Jangan cuai semasa menjawab dan pastikan jawapan yang dihantar adalah betul dengan nombor soalan yang dijawab. Saya dah kata tadi kan, pastikan soalan 1 jawapan nombor 1 lah. Janganlah pula pergi tiap-tiap soalan terkopi benda yang soalan nombor 1 tapi jawapan pergi jawapan nombor 2, nombor 3 contohnya. Salah lah. Skrip dihantar mengikut folder yang ditetapkan oleh pensyarah masing-masing. Okey. Ini adalah antara perkara-perkara yang saya suka untuk maklumkan dan sering bagi peringatan kepada semua calon-calon peperiksaan supaya tak berlaku sebarang kesulitan semasa peperiksaan dijalankan. Okay. Jadi saya juga tidak menafikan mungkin ada dalam kalangan kita yang kediamannya akan mungkin mengalami masalah elektrik, masalah teknikal laptop. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. Cumanya kalau benda ini berlaku, apa tindakan awak? Tindakan awak adalah perlu maklumkan segera kepada pensyarah masing-masing. Perlu maklumkan kepada pensyarah apa situasi awak yang berlaku. Tapi saya harap kita sama-sama mendoakan supaya perjalanan peperiksaan kita ini berjalan lancar seperti yang dirancang, insya-Allah. Okay. Dan juga
Saya juga berharap anda semua calon-calon peperiksaan berada dalam keadaan bersedia untuk menduduki peperiksaan. Okey. Kita ada masa lagi untuk anda mungkin buat sedikit ulang kaji ataupun musim-musim ni saya juga suka ingatkan tolong jaga kesihatan masing-masing, okey. Kurangkan pergerakan jika tak perlu, okey. Pastikan kita semua calon-calon peperiksaan dapat menduduki peperiksaan ini dalam keadaan yang sihat dan bersedialah dari semua aspek. Okey. Jadi bukanlah kalau kita sihat, insya-Allah kita boleh fokus kepada peperiksaan dengan sehabis baik. Itu saya rasa itu daripada saya. Suka saya ingatkan sekali lagi, sekiranya ada masalah, kesulitan, pertanyaan, persoalan yang rasa perlu tanya ni, okey, boleh juga terus hubungi saya di unit peperiksaan dan penilaian ataupun menghubungi pegawai pengurusan saya juga di unit peperiksaan untuk memaklumkan dan bertanya apa-apa je lah. Okey. Jadi sekian saja daripada saya untuk sesi taklimat pada pagi ini dan saya juga mendoakan agar kita sama-sama dikurniakan kesejahteraan, kesihatan dan berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Okey. Sekian saja daripada saya. Terima kasih di atas tumpuan yang telah diberikan dan harap anda semua dapat menjalani peperiksaan sehingga akhir dan terus menjalani ataupun cuti semester. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, kita akan berjumpa pada semester depan dan juga kalau diberi kesempatan, boleh balik ke kampus, kita boleh bersua muka lah. Itu saja daripada saya. Saya memohon kemaafan sekiranya ada tersalah tutur bicara yang sepanjang saya memberi taklimat kepada semua. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semua memperoleh kejayaan yang cemerlang. InsyaAllah. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.